minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan saja yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta saya ke Tuhan, sungguh mereka ikut kamu. Ikut kamu itu jadi apa? Yuhibbukumullah, ayat Allah akan sayang, dan Allah akan ampun. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa. Sudah disayangi Tuhan, diampunkan dosa oleh Tuhan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, siapa tak ada kasih sayang Tuhan? Saya teringat sepotong hadis ini. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita nak tahu yang Tuhan itu sayang kita? Nabi tanya, bagaimana kita nak tahu yang Tuhan gemuk ke kita? Kita tak tahu. Saya lagi yang tak tahu. Amanah kita, Tuhan terima. Kita sebayang maghrib tadi sore lagi, makan dia lah. Tuhan terima, kita tak lah. Kompor kan yang kita siapa yang tak betul. Ya, tak boleh kita nganggap aku, insyaAllah kot, banding dengan pun kosong malam tu, nak so lah, insyaAllah kot, surga tu. Tak boleh. Kompor dia, orang putih kata agak Tuhan terima. Tapi kompor tu kan, alhamdulillah, kita tak pada Allah, ya Allah. Ya, agak mau terima lah, aku yang hari yang kedua ni. Jadi, apa kata Nabi? Kalau kamu nak tahu bagaimana cinta Allah pada kamu, kamu tengok kamu dengan Tuhan teman. Selalu kamu ingat ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak bawa sedikit ya. Apa yang pernah disebut oleh Imam An-Nawawi. Kita selalu dengar ceramah, kita selalu dengar pengajian. Saya yakin tuan-tuan, Masjid Penjelawar ni di bawah pimpinan Tuan Haji Abdul Rahman kita, saya yakin pengajian pun di sini penuh. Saya yakin, dan saya yakin melihat wajah tuan-tuan, kalau guru mengajar di sini berkitab, saya yakin semua bawa kitab. Yang saya sedih bila saya pergi setengah-setengah meja mengajar, saya tak beda nak mengajar. Tapi semua tak boleh beda, tak boleh. Ustaz yang tukar bawa, buka muka surat 73. Apa nak di 73 kan? Nangis semua. Tapi bukan orang Pegalang Jaya, orang Pegalang Jaya tak. Itu yang sampai sudah tak faham-faham Islam, tak sudah faham-faham mengaji agama, tak sudah. Fardu ain tak lepas, semua tak lepas. Bila berlaku satu-satu isu, jadi kalah bagus. Ya, gemuk bersembang-sembang, minauzubillah lah yang kita saya minta maaf. Gemuk bersembang-sembang di luar buka-buka, tapi tidak betul-betul menumpukan. Ya, pengajian. Sebab kita tentu ilmu ni, Allah Akbar, banyak dia habis. Takkan habis-habis. Ya, takkan habis-habis. Sebab kita tengah dijabat, tengah fikir, cuman biar kalau boleh, orang dengar orang dapat sikit. Kita nak bagi sikit. Tapi kita test dulu. Kan? Kalau nyandung kajian, minta kan? Ni orang-orang. Ya, kalau cakap guru ngajar lebur, guru apabila taufik, kamu dia mencelik. Kita tak mahu. Ya, kita nak tengok betul. Apa kita sayang tau? Kita ada otaknya. 334 orang ada di dalam. Guru akan menakwa. Guru apa lagi? Melapor-lapor guru. Tak tahu orang lapor, orang nak bagi ilmu. Di peringkat sekolah ada iqah, ada tanpa. Tak tahu lagi nak lapor macam mana nak bagi agama lagi besar. Macam mana nak bagi agama lagi besar? Ilmu banyak. Nak dengan kandung yang kita ambil. Ya, jadi hadirin-hadirat. Dalam keadaan hobi itu pun ajaran-ajaran yang songsang ini masuk. Jenuh tapi. Jenuh tuan, ajaran songsang banyak. Ajaran sesat. Itu yang beli, yang orang Melayu kemau-kemau boleh beli. Saya pergi kemarin dulu 2 minggu lalu. Saya tak tahu tempat ajaran sesat. Tidak apa-apa. Tempat dia menyembah matahari di Kampung Seronok. Saya ceramah di masjid Kampung Seronok.
Awak pun seronok ke ceramah. Apa ni bersembang dengan kawan saya Ustaz Roslan terus sini. Itu dulu tempat yang menyembah. Dia dah ambil kata dia lah. Saya cerita lepas saya dah sesat jadi dikait. Susah dengan saya tersesat. Ada sampai tuan bayang. Guru anak murid apa ni guru kata apa? Yang dah sesat ni. Ada sesat kan 3 kan. Sek pengaruh. Satu lagi ialah kedudukan RM2. Itu yang dia ada 3 ni dah sesat. Dia tengok anak murid yang dah rapat dengan dia tengok pengaruh yang kuat. Dia kata apa? Wahai saudari-saudari anak muridku, semalam aku dapat wahyu dari Allah. Mana-mana kamu wanita-wanita yang nak bertaubat tidak perlu lagi mengucap istighfar kepada Tuhan. Cukup kamu tidur dengan Tuhanmu. Ampun, Tuhan ampun terus. Ya, anak murid semua anak murid ada yang belas tahun, ada yang 10 tahun, ada yang umur 20 tahun. Yang datang di pun Tuan Guru itu 30. Bulan Tuan Guru makcik ni. Tapi kalau orang Kuala saya terima. Makcik ni Tuan Guru kena tidur. Dia juga nak ampunkan rasa. Tuan Guru tu tengok kata bawah, kata ke bawah. Oh, makcik ni lama dah ampun kan ni. Iyalah lama dah ampun sebab 70. Betul tak? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, ini berlaku dalam ayat dalam kita bila selesai. Kita peristiwa apa nama ajaran-ajaran yang banyak lagi lah kan. Saya tak nak cerita lagi kita nak bawa Islam yang kita sebut pada malam ini. Jadi kata siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam buku dia Bidayatul Hidayah yang masih tuan-tuan mengenai kita itu. Permulaan dalam hidayah. Kata dia, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh memberi manfaat itu, apa dia? Dalam tulisannya biasa dia, tidak ada kalau tapi cantik lagi kita renung sama-sama pada malam ini. Biar sesuatu yang kita dapat, saya pun mengingatkan juga benda ini pada diri saya. Apa dia? Tanda ilmu yang manfaat itu. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang menambah takutmu kepada Allah. Lagi kita belajar lagi nasihat Allah. Nabi macam itu, Rasul itu, sahabat macam itu. Itu sebab sahabat, dia kata, bila Nabi SAW mengajar di depan, cerita pasal syurga, kata di sahabat, ra'aitul jannata kahoril ain. Aku tengok syurga macam depan aku. Ketika Nabi menceritakan pasal neraka, begitulah dia kata, ra'aitul nar kahoril ain. Itu yang pakai tuan-tuan yang baca dalam sirah ya. Macam mana Nabi cerita pasal neraka, ada sahabat yang pengsan. Macam mana boleh pengsan? Kita tak tergambar. Generasi mereka itu yang sampai takutkan Allah, sampai pengsan bila Nabi cerita pasal neraka. Semua bayangkan macam mana makhluk Allah yang cerita itu. Macam mana mereka selalu takutkan Allah, selalu takut ni. Itu sebab kalau tinggal di satu hari ada satu kes, tak banyak kes ni. Sahabat tertinggal sebenarnya jemaah. Sebab apa? Sebab lepas maghrib ada orang datang ke masjid dia pun dia ada tamu datang ke rumah. Dia pergi ke rumah masih ada bincang pasal kebun kamar ni. Dia pun balik ke rumah sembang dengan tamu tu pasal kebun kamar. Akhirnya dia terlepas sembahyang isyak berjemaah dengan Nabi. Bila dia terlepas sembahyang isyak berjemaah dengan Nabi, dia fikir siapa yang dia terlepas? Pasal dia berbincang pasal kebun kamar. Dia selekahkan kebun kamar itu pada Nabi SAW untuk wakaf. Mana cara itu? Kita bukan terlepas sembahyang isyak berjemaah, lepuh pun. Tapi bukan perkara gaya. Dia tak kisah dan rasa laku pun. Dia perkara-perkara yang kita buat, benda yang melanggar perintah Tuhan, kadang-kadang tak ada masalah. Jadi nombor satu, tuan-tuan dan perempuan, ilmu yang menambah takut
putih kepada Tuhan, kami tidak orang sana. Ya, sebab kita pun Allah kan dalam hidup tuan kata ni jadi apa? Ada apa dah? Tengok Tuhan tunjuk dia kita, seronok tengok. Dia orang Islam yang hebat-hebat, seronok tengok tuan. Bila di Johor kita tengok, mana buat apa nama hari satu projek nak buat, terpaksa pindahkan kubur, buka bongkar kubur. Allahu Akbar, jenazah tak masuk langsung. Usahkan jasad. Kain kafan yang membaluti jasad, tak nampak macam putih melepok, tak ada langsung kesan nak lihat, tak ada itu yang heran itu. Saya menolak Tuhan dekat dia. Apa rahsia dia, ramoknya? Dia bukan orang terkenal pun, dia bukan di mana mengarah pun, bukan. Orang tak tahu pun dia. Kawit tak kenal, entah siapa-siapa orang. Bukan orang dia terlukan. Bukan pengurusi masjid pun. Dia minta orang lain nak cerita, bukan orang yang kenal, orang bukan sahabat lah sekarang. Siasat-siasat apa Allah. Guru Quran, ngajar kampung, ngajar ke budak. Ya, yang orang pandang biasa-biasa, dia kan pilih sisi Allah luar biasa. Dia sebagai motivasi untuk diri saya sebenarnya. Luar biasa di sisi Allah dia, dahsyatnya dia. Macam mana Allah angkat dia. Dia sebagai manusia yang Tuhan sayangi. Manusia apa ini yang kita nak jadi contoh teladan. Selain daripada Nabi Muhammad dan Tuhan. Dah tentu dah bila kita siasat latar belakang orang ini tadi, sudah tentu dia membetuli akhlak Nabi, dah tentu dia mengikut saranan Nabi, dah tentu dia patuh kepada agama itu sendiri. Dah tentu dia patuh. Dah tentu dia jaga hukum akal. Dah tentu dia jaga hubungannya dengan Allah, dia jaga hubungan bersama manusia. Memang dia jaga. Dia tak sakit hati orang. Dia tak benci orang. Dia tak memfitnah mengumpat orang. Dia tidak buat sesuatu yang boleh mengeruhkan keadaan. Mana orang? Ini orang yang Tuhan sayang apa? Kan kita baca sirah banyak kisah yang kita dengar tuan-tuan. Saya selama mana ini ulang-ulang je lah. Bagaimana Nabi tengok dulu ni? Nabi diam sekejap. Tengok ngajar-ngajar sahabat, tengok diam sekejap. Nabi kata apa? Nanti akan masuk ke pintu tu ahli syurga. Sahabat nunggu siapa dulu. Masuk. Sahabat yang begitu teringin nak tahu amalannya, berkasat kan tengok siapa orang. Esok Nabi sebut lagi, akan masuk ke pintu sana tu ahli syurga. Orang yang sama lagi. Contoh, tengok esok Nabi kata lagi, akan masuk ke pintu syurga, ke pintu arah belakang sana. Dia lagi tuan-tuan. Bila disiasat latar belakang yang kita tahu sejarah macam mana seorang sahabat dua nak bertamu rumah dia, tidur rumah dia, nak tengok amalan apa yang dia buat. Rupanya tidak lebih amalannya daripada amalan-amalan wajib saja. Dia dekat-dekat nak subuh dia bangun, dia sembahyanglah yang mulai sikit, kemudian dia pergi ke masjid awal, dia solat sunat qabliyah dan sebagainya dalam tahiyatul masjid. Itulah amalan ni. Jadi kawan ni kata, tak ada apa yang dibuat hebat benar. Ya, rupa-rupanya bila diminta penjelasan kepada orang itu, barulah dia kabur. Aku ni, dia ke kalau begitu alhamdulillah katanya. Tapi tak tahulah, tiap-tiap malam sebelum aku tidur katanya, aku akan maafkan kesalahan orang pada aku. Aku akan sentiasa merenung orang dengan kasih sayang. Aku tak pernah benci pada orang. Tu. Sebenarnya akhlak ini sebenarnya yang tak ada pada saya, tuan-tuan. Yang akhir zaman pada orang Islam yang tak ada ini dia benda.
Nak cerita kehebatan kita, Allahu Akbar, kita hebat dah. Dari segi fizikal, dari segi pembangunan fizikal, tak kereta lah. Masjid mana ada masjid zaman Nabi Robi ni?